Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukur hadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, alhamdulillah 27 Ramadan. Malam semalam kita berada di malam ke-27. Malam yang sangat bermakna kepada siapa-siapa yang mengejar Lailatul Qadar. Jadi nak kena kejar Lailatul Qadar ni, kalau duduk aja tak jadi ya. Kena kejar. Kena ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang cakap, "Oi, kita nak 27 ni kita malam ganjil. Mungkin ada Lailatul Qadar." Siapakah yang dapat Lailatul Qadar? Yang dapat Lailatul Qadar hanya orang yang berusaha, berikhtiar. Ya, ikhtiar. Kena buat kerja. Bukan boleh free. Ada sebahagian tu dia mengata, "Oh, mudah aja." Ya. Bukan begitu ya. Dalam Islam semua itu dengan amal, dan amal pula dengan ikhlas. Tak boleh amal saja pun kalau tak ikhlas tak dapat juga. Jadi pada pagi ini ringkas saja. Semalam kita telah membaca dan sama-sama kita fahami bagaimana amal kita 10 terakhir Ramadan ni. Ada beberapa amal. Antaranya ialah yang singkat-singkatlah ya, qiyam ni berdiri, ataupun qiyamul lail, menghidupkan malam. Macam-macam lah hidupkan malam. Cuma saya perhatikan semalam saya iktikaf di Masjid Syakirin tu, saya terpaksa tegur anak-anak. Dah gelap dah, lampu dah gelap dah. Dah tak ada lampu dah, dia orang pasang pula handphone. Kalau tidak ada cahaya, sangat bahaya. Di kita ni kadang-kadang iktikaf di masjid okey dah tu, bagus dah. Tapi bila tutup lampu supaya dapat rehat, janganlah pula pergi buka handphone pula. Bila buka handphone tanpa cahaya, itu sangat bahaya. Jadi maknanya itu amalan yang pertama sekali, qiyam, bangun malam. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa dengan kita sama-sama buat solat tarawih itu pun dikira termasuk dalam itu. So itu antaranya. Itu yang pertama. Yang keduanya, meningkatkan bacaan Quranul Karim. Kita kena tingkatkan sama ada dengan tadarus ataupun dengan berbagai cara. Apa yang saya buat beberapa minggu yang lepas ni ialah saya cuba pergi, kalau saya nak baca sendiri mungkin tak sempat. Jadi waktu solat tarawih, kita kena cari masjid yang memang setiap malam mereka baca satu juzuk. Setiap malam mereka baca satu juzuk. Jadi memudahkan sikit kita ya, boleh baca dan ikut semasa solat tarawih. Kemudian yang ketiganya, amalan yang ketiganya adalah semasa 10 terakhir Ramadan ini adalah memperbanyakkan sedekah. Nabi SAW meningkatkan aktiviti dia, infak, bantu orang miskin, orang susah. Bulan-bulan biasa memang Nabi dah memang tetaplah bantu orang susah. Tetapi di bulan Ramadan, kata di sebahagian ulama mengatakan seperti angin. Nabi belanja tu, infak, bagi ke orang susah ni semacam angin. Begitu kuatnya ya, banyaknya infak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi ini, yang perkara yang ketiga semalam, perkara yang keempat iaitu menjamu orang yang berbuka puasa. Atau tempat kita kata more. Itu memang bagus ya. Sebab ada hadis Nabi SAW
siapa yang menyediakan makanan berbuka buat orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu, dan tidak dikurangkan sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa itu. Jadi maknanya more itu nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pandangan ulama, dia kata di sini Imam Al-Aiz bin Abdul Salam dalam menjelaskan fadilat memberi makan kepada orang yang berpuasa, menyebut sesiapa yang memberi makan kepada 36 orang yang berpuasa dalam sepanjang berpuasa, ya, sepanjang tahun, maka dia akan mendapat pahala berpuasa selama setahun. 36 orang yang berpuasa dalam sepanjang tahun. Masya Allah. Tengok tu, bagi orang makan, sesiapa yang memberi makan kepada 36 orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala berpuasa selama setahun. Itu kelebihan-kelebihan dia. Dan pada pagi ini, ringkas saja, perkara yang kelima yang patut kita laksanakan di bulan Ramadan akhir, 10 terakhir itu adalah i'tikaf. I'tikaf. Apa dia i'tikaf? I'tikaf ni adalah diam di masjid. Diam di masjid. Terdapat banyak riwayat yang menjelaskan akan keutamaan beriktikaf. Antaranya riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf pada 10 akhir hari terakhir bulan Ramadan. Riwayat Bukhari. Jadi tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita mungkin di Malaysia ni tak apa nampak lah. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke negara-negara Arab, ya, saya pernah pergi terutama di Mesir, ya, kemudian di Indonesia, Masya Allah, beribu orang iktikaf. Di Malaysia ni ada, bukanlah kata tak ada, tapi saya tengok jauh lagi lah. Puluhan orang, yes, ada kalau masjid yang syakiri. Tapi kalau masjid besar macam Masjid Shah Alam, itu ramai juga, ya. Bawa anak mereka, ya, ada yang bawa pasang kemah. Kalau di Indonesia, di Masjid Habibur Rahman nama dia, Masya Allah, beribu manusia, ya Allah, ramainya orang iktikaf. Saya kadang-kadang rindu suasana tu. Di Malaysia tak ada nampak, tak dapat suasana iktikaf tu, beribu orang. Ketika baca solat bangun malam, ya, baca ayat Quran, kalau sampai ayat-ayat yang menyentuh hati imam, dia menangis, dan diikuti pula oleh, kadang-kadang imamnya tak menangis, yang menangis tu makmumnya. Yang maknanya penghayatan di bulan Ramadan tu sangat tinggi. Masya Allah. Ini maknanya i'tikaf tu Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir itu, Rasul dan para sahabatnya hebatlah. Jadi kalau di Indonesia juga, mereka yang bekerja, kalau bisnes kata, pertama sekali yang buka restoran orang Padang, restoran Padang ni biasanya mereka cuti. Bulan Ramadan tu mereka cuti. Sepanjang tahun tu buka, kecuali bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu restorannya tutup. Di tempat kita masih itulah nak cari duit, kan. Tapi di Indonesia majoriti, restoran Padang tu tutup. Jadi mereka pergi ke mana? Jadi mereka toke-toke ni infak pula, bagi tanggung pula makan orang yang berbuka puasa ataupun di waktu sahur. Itu banyak di Indonesia. Di tempat kita pun alhamdulillah dah banyaklah, makan tu banyak. Tapi orang iktikaf tu masih kurang. Jauh. Saya pernah solat tengah malam tu di Iskandaria,
Jalan tutup jalan tu. Masjidnya kecil lah, tapi jalan tutup semua. Masya Allah, ramainya manusia sampailah sahur. Lepas tu solat subuh. Ada yang terus, ada yang tinggal di situ. Kalau yang bekerja dengan kerajaan, of course lah, tak boleh lah nak berhenti, nak rehat kan. Tapi kalau businessman, mereka biasanya dia akan duduk di masjid tu, tak keluar. Dia duduk di masjid tu sepanjang 10 hari. Biasanya businessman lah. Kalau bukan bisnes, kalau kerja kerajaan atau kerja swasta, dia lepas tu dia balik pergi kerja. Maksudnya itulah dianya iktikaf. Jadi mudah-mudahan tahun depan, tahun ini dah nak habis lah, mudah-mudahan tahun depan kita boleh cari masjid mana-mana. Tapi masjid yang dah popular ni, misalnya masjid wilayah, masjid Shah Alam, masjid yang besar-besar ni ada, bukan kata tak ada, tapi taklah seramai di Indonesia. Kita kena bagi tahu juga. Tapi makan pula kena tulis. Di Indonesia makan kena tulis. Nanti mungkin ada orang yang infak juga, ataupun ada juga jemaah bagilah, buat syarat, bagi jugalah infak. Tapi di Malaysia ni, subhanallah, banyaknya makanan, rezeki. Kadang-kadang saya tengok sampai tak habis nak makan. Banyaknya rezeki. Alhamdulillah, syaitanirrajim. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan tahun depan kita buat perubahan. InsyaAllah kita azam tahun depan kita dapat buat solat tarawih, dan di waktu yang sama kita akan buat solat bersama dengan sahabat-sahabat kita. Panggillah anak, bini, keluarga, cucu, sakat kita ni, kena bawa, kena bawa ramai-ramai supaya solat di masjid. Di akhir 10 Ramadan itu solatnya di masjid. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kalau dah dapat biasa, kita carilah masjid, hubungan dengan orang masjid bagus, nanti kita beritahu pak cik, kan, kalau pak cik lah, abang, boleh tak kami nak buat kita nak buat iktikaf di masjid ni, atau surau misalnya. Bincang baik-baiklah. Jadi mudah-mudahan dapatlah buat solat di situ, buat qiyam di situ sampailah subuh. Lepas tu carilah pula orang sponsor, jadi supaya taklah pening kepala kan, cari sponsor untuk bagi makan sahur. InsyaAllah mudah-mudahan ada orang yang nak sponsor, jadi dapatlah solat lebih tenang, dan dapatlah buat laksanakan iktikaf. InsyaAllah. Mudah-mudahan tuan-tuan juga yang balik kampung, hari ini dah mula balik kampung, mudah balik kampung. Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, hati-hati di perjalanan, jangan gopoh-gopoh, jangan kelang kabut. Kalau ngantuk, rehat dulu, lepas tu kalau boleh drive tu jangan sorang-sorang. Anak-anak kena ajar drive lah, biar dia orang tahu kalau perjalanan sampai 7-8 jam tu letih tuan-tuan. Tukar-tukar, sejam seorang tukar, sejam seorang tukar. Jadi tak adalah dalam keadaan letih. Yang menjadi banyak aksiden dan sebagainya ni ialah apabila kita letih, keletihan. Jadi bila dalam keadaan letih, tukarlah pemandu. Macam itulah, mudah-mudahan tuan-tuan semua selamat sampai ke tujuan dan dapat meraihkan hari raya ni. Harus diraihkan. Jangan sedih hari raya, tak boleh sedih. Tahu dari mana kita dapat bila dengar orang azan takbir je dia bersedih. Kenapa sedih? Raya tu maksudnya gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba menangis,
tanya kenapa menangis. Ingat ayah, ingat ibu. Ya, itu wajarlah. Ya, ingat ayah kita, ingat arwah ibu kita, datuk nenek kita. Itu wajar, sedih tu. Tapi hakikat yang sebenarnya bukan sedih. Takbir itu adalah lambang kejayaan. Ya, tanda kejayaan kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu dia. Kenapa nangis pula? Ya. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ha? La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Allah Maha Besar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan Allah sajalah yang layak dipuji. Tidak ada yang boleh dipuji, ya, lebih dari pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa nangis? Ya, semangat. Semangat. Maknanya berjaya tahun ini, puasa tak tinggal. Berjaya tahun ini, tak makan, tak minum, tak ada hubungan suami isteri waktu siang. Berjaya. Itu dia tandanya. Lepas itu, bila kita dah berjaya, berjaya insya-Allah. Maknanya kalau aku berjaya kawal nafsu aku, makan, minum, jaya kawal nafsu semua ni, insya-Allah lepas ini aku tak mau lagi ambil rasuah. Baru boleh. Aku tak nak makan rasuah dah. Kan? Aku tak mau makan rasuah dah. Aku tak mau tipu dah. Aku tak mau memperdaya orang. Kena macam itulah. Aku tak mau berjanji, janji, tinggal janji. Tak mau, ya Allah. Azam. Azam sungguh-sungguh. Azam. Aku tak mau bergaduh dah suami isteri. Isteri pun kata tak mau lah dah nak gaduh-gaduh lah, kan. Isteri kata. Suami pun kata, ya saya. Azam lah, azam. Salah. Itu maknanya kemenangan. Ni kalau dah masyik siang malam marah, bergaduh-gaduh siang malam, itu bukan puasa namanya. Ada pula tanya, puasa kan ni? Puasa, tapi baru je ngumpat kawan dia. Masa nak mengumpat bulan puasa lah. Cerita zaman Tok Kaduk nak bawa. Aduh, ya Allah, macam mana nak dapat fadilat puasa, kan? Sikit aja dah rasa marah, sikit aja dah rasa Malaysia ada pundungan. Pundung ni maknanya merajuk. Mana mau jawab itu? Nak jadi pejuang Islam, sikit je merajuk, sikit je merajuk. Apa benda kamu ni? Tak malu kan dengan orang Gaza? Tak ada rumah hancur, tak ada makanan yang sehat, tak ada dah berbulan-bulan, tak ada minum air yang baik. Tiba-tiba kita di sini sikit aja ujian, Allahu Akbar, udah cerai berat. Lepas tu saya cukup, saya tak suka ni cerita suami isteri ni. Tak payahlah nak cerita siang malam dekat Facebook buat apa. Cerita dekat Facebook, cerita dekat Twitter, cerita Allahu Akbar. Tak payah. Orang yang solat, yang berjaya dalam Ramadan ni adalah dia lepaskan diri dia daripada nafsu tadi. Itu nafsu lah. Nak marah, itu nafsu lah. Tak boleh nak slow down ke? Tak boleh cakap elok, tak boleh. Tak boleh. Kena latih lah. Siapa yang nak cakap keras ni? Nengking. Ya Allah, suka menengking nak bercerita. Tak boleh, kena lawan ni, lawan. Itulah namanya puasa. Kan? Macam mana puasa ni? Kamu puasa ke? Puasa. Tapi kenapa ini main game siang malam tak habis-habis ni? Apa cerita? Jadi kalau katakan
dah tak ada masa nak fikir tentang ibadah yang betul. Inilah masanya. Inilah masanya. Puasa ni Allah bagi peluang kepada kita. Tengok, buat. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nak takwa macam mana? Ha? Dekat pejabat masih lagi suami orang macam suami dia, isteri orang macam isteri dia. Macam mana? Tak boleh, tuan-tuan. Kalau namanya Ramadan tak mengubah kita, itu maknanya tak akan ubah. Jangan ingat masa bulan Ramadan kita tak boleh ubah, lepas tu insya-Allah nanti kita ubahlah lepas Ramadan nanti. Tak maunya. Sebabnya Ramadan itu dia punya standard dia. Ada madrasah dia. Madrasah untuk proses roh kita tu, iman kita, keyakinan kita nak diproses betul-betul. Tapi kalau bulan Ramadan pun dah gagal, macam mana nak bulan lain? Sebab itu banyak orang buat makan rasuah apa ni, tuan-tuan. Dia macam bulan Ramadan ni ingat-ingat astagfirullahalazim. Nak makan rasuah ni Allahu Akbar. 10,000 dah mula ngeletar lah kan. 100,000 saya bagi 100,000 kalau luluskan projek saya. Masuk je 1 juta habis. Tok lebay, tok janggut habis hilang semua. Nak beli kereta baru, nak beli rumah baru, nak beli macam-macam yang baru. Gaji kecil aja tapi rasuah banyak kan. Macam mana? Macam mana nak dapat? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti kaum sebelum kamu. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apa dia? Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu memperoleh takwa. Bila sebut pasal ini, kita dia kata ni sekarang ni kita banyakkan masa baca Quran. Kita nak shopping. So, tuan tengok, shopping dah melambat orang di shopping mall. Tak apalah, shopping, beli, balik lah kan. Tak usahlah tiap-tiap berapa hari, 10 Ramadan ni dia memenuhkan masa dia ke shopping pula. Dulu saya, masa muda-muda, kita punya perasaan tu sama lah. Tapi kalau dah tua pun masih sama macam muda dulu, beratlah ceritanya. Aduh, ya Allah, masih lagi nak shopping. Nengok ni shopping aja, dia kata, window shopping. Nengok orang beli baju baru. Lepas tu nak lawan. Saya nak lawan berbeza. Saya tak mau. Fashion saya ni, saya aja seorang. Saya aja seorang pakai. Beratlah cerita. Kalau boleh di Indonesia tu, saya seorang aja baju. Orang lain tak ada. Tak mau ni. Kalau nak bulan Ramadan, kalau tak boleh buat bulan Ramadan, jangan ingat lepas Ramadan kita boleh buat. Tak mau ni. Tak ada kekuatan itu. Sebab Ramadan ni dia didik kita, orang lain pun didik juga, Jadi suasana tu tenang aja. Pendidikan tu mudah. Tapi kalau kita seorang aja nak ubah diri kita, tak mampu, tuan-tuan. Sebab itu kita kena bergaul dengan orang yang hijrah tadi. Campur dengan orang hijrah. Saya ada hari ni dengar cerita, saya akan buka tudung. Apa benda kamu ni? Bulan Ramadan pula cerita pasal dia nak buka tudung. Dah elok, tudung elok, tak nak pula bertudung. Entah apa ilmunya, tak tahu. Jadi tuan-tuan nak kena, ini dia, bulan ini latih. Kurang tidur sikit, latihkan, exercise. Maksudnya exercise roh kita tu, dia perlukan exercise. Roh kita ni pun perlukan exercise, sama macam badan kita juga.
Kalau badan kita perlukan exercise untuk kuat, begitulah juga dengan roh kita. Jadi roh ni macam mana dia nak makan apa? Dia makan zikir tadi. Kita buat zikir, kita baca Quran, banyakkan baca Quran, banyakkan tadabbur Quran, hafal Quran tadi. Itu yang menyebabkan roh tu hidup. Ada orang tanya macam mana nak hidupkan roh tu? Ya, hidup roh tu tadi dengan tadi zikir, dengan baca Quran, dengan intellectual bincang, bahas, barulah hidup. Ini abanda kita. Barulah hidup. Ya. Silakan ayah anda. Assalamualaikum. Ya. Belum. Assalamualaikum. Apa khabar tuan? Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana? Dari Malaysia. Indonesia? Ya, Indonesia. Ya. Biasa. Apa khabar? Baik, tuan saya di mana? Saya ada di Malaysia. Dekatlah kita. Dekat ya? Alhamdulillah, senang. Alhamdulillah. Macam mana Dekat, tuan dekat. Ramadan kali ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tu nak balik ke? Nak balik kampung ke? Belum. Tak balik Bulan lagi? 10. Ha? Tak balik lagi. Belum lagi. Dah nak balik Belum kan? balik lagi. Mudah-mudahan. Pulangnya ke mana? Amin. Tuan Kampungnya di mana? Ha? Kampungnya di mana? Aceh. Oh, Aceh. Aceh. Masya Allah. Apa nama Aceh tu? Apa lupa saya dah nama Aceh. Bandar Aceh. Bandar Aceh kan di mana? Di sini Langkat. Melabuh. Langkat kita sini. Oh, Langkat. Kampung Ampara. Kampung ni nama apa? Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Itu hari saya pergi juga ke Aceh tu. Dekat apa nama ada orang Rohingya datang. Ini beberapa tahun yang lalu lah, 4-5 tahun lalu. Saya pergi. Tuan saya orang Rohingya kah, Sul? Saya kah? Saya orang Malaysia. Tapi masa itu ada orang datang. Arab dari Arab Ya, Arab. Campurlah Arab sikit, Arab Yaman. Yaman sama Pak Anies. Satu kapal dengan Pak Anies. Ya. Di sana Pak Anies menang. Ya. Macam mana? Enggak, dengan Pak Anies. Anies Jakarta. Ya, Pak Anies. Ya. Jadi Tuan Syekh Mustafa di mana ni? Di Kuala Lumpur? Ya, Kuala Lumpur. Saya di Kuala Lumpur. Pernah ke Kuala Lumpur, Pak? Saya ada. Ada, Ada. Kampung baru. Sekarang berniaga apa? Kerja lah, ada niaga. Kerja bangunan. Oh, kerja bangunan. Okeylah, alhamdulillah. Ya. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya yang penting halal, Pak. Amin. Insya Allah, nanti kalau ada rezeki, saya pun mau jalan-jalan lagi. Sudah lama tak jalan ke Aceh. Baik. Datanglah. Insya Allah ya. Ini sudah Aceh. Ya, insyaAllah. InsyaAllah kalau Aceh. Apa lagi musim sekarang di Aceh?
Sekarang musim kekurangan lah. Kekurangan makan. Masih musim kekurangan makan lah. Sebab Aceh belum merdeka ya? kan. Ha? Tak apa, kekurangan macam makan. orang Gaza tu nggak apa-apa. Ya. Orang kurang makan Sekarang ni dia sehat belum- otaknya. Pak, Aceh belum, ya. kurang makannya otaknya sehat. Betul. Kalau banyak Sekarang makan dia tidur banyak. Ha? Ya. Nanti kalau sudah merdeka, Aceh sudah berdiri sendiri baru makmur Aceh. Masih mau merdeka lagi, tak mau sama Indonesia. Bukan, kita lebih selesa berdiri Sendiri. Ya. InsyaAllah. Sekarang Mudah-mudahan. pemimpin belum ada, sekarang ada penguasa. Oh, pemimpin Ya. belum ada ya? Betul. Ya, penguasa yang ada. Kalau kita mau maju, orang yang ngatur mana boleh. Ya, Kita nggak betul. bisa maju. Mana di sana Bapak dulu memilih yang mana? Pak Anies kah? Memilih siapa? Oh, saya milih di sini di Malaysia saya pilih. Oh, Saya pilih saya pilih Prabowo di sini. oh, masa di Malaysia. Ya. Iyalah. Itu hak memilih Saya itu pilih nggak apa-apa. Ya, saya pilih dia bukan pasal apa. Saya mau minta Aceh biar kasih merdeka sendiri. Oh. Ya, gitu. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. InsyaAllah. Okey Semua Pak. ada, semua ada. Ya, Semua ada tanda, semua ada. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, InsyaAllah. Amin. Okey Pak, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi, InsyaAllah. Sama-sama. Saya tadi agak tadi di masjid. Jadi sekarang ni udah mula terasa kecapean sedikit. Alhamdulillah. Ramai mengajar hari ini. Tuan saya Ya, mengajar. tadi ramai juga. Mengajar bahasa Arab ya. Anda, saya bukan, saya nggak ngajar bahasa Arab. Bidang saya bisnes. Oh, bolehlah bisnes sikit. Sikit-sikit lah. Boleh lah sikit-sikit, baca Quran sikit-sikit. Amin. Saya pun minat bisnes juga. Oh, baguslah. Jalan ada banyak. Cuma kita memang orang nggak ada modal, jadi kita kerja dulu lah. Ya, nggak apa-apa. Yang pentingnya jalan terus. Jangan mundur. Datanglah ke Aceh, jalan-jalan bawa kawan-kawan. InsyaAllah nanti. Kalau musim durian ada tak sana? Durian belum musim lagi. Belum ya. Kalau ada musim durian Aceh enak nggak? Enak. Oh, kalau macam Tuan Syekh kalau duduk di Aceh sebulan pulang balik ke Malaysia udah rasa nggak enak itu makanan di Malaysia. Enak makan di Aceh. Aduh, Masya Allah. Banyak makanan Aceh ya, enak-enak insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Asam Mudah-mudahan garam. insya Allah ada rezekinya. Baik, Ustaz. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Tuan Syekh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sahabat-sahabat sekalian. Fiza Bahar, apa khabar Kak Fiza? Tak pergi ke Gaza ke? InsyaAllah mudah-mudahan ya Fiza. Okey, insyaAllah mudah-mudahan doa insyaAllah hari ini hari 27. Lagi 3 hari lah insyaAllah ya. Mudah-mudahan lengkap semua puasa kita. Baik, Tuan Syekh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.